Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Rock and Roll bersama saya Syed Muhammad Latif, dan kini saya berada di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam untuk membawakan kepada anda semua kejohanan Asia 5 Negara Division 4 yang terdiri daripada 3 pasukan, iaitu pasukan Kemboja, Mongolia dan juga pasukan tuan rumah Brunei Darussalam. Dan nak tahu apa ceritanya, nak tahu apa kami buat di sini, teruskan bersama kami di Rock and Roll. Negara Brunei Darussalam, sebuah negara kecil di Pulau Borneo yang bersempadan dengan negeri Sarawak, menjadi venue untuk kejohanan Asia 5 Negara Division 4 tahun ini dan telah diadakan dari 17 hingga 20 Jun yang lalu. 3 negara telah pun bertanding. Mongolia, Kemboja dan tuan rumah Brunei berentak bagi menentukan johan untuk division ini. Penganjuran kejohanan ini turut berperanan untuk menaikkan profil sukan rugby di kalangan negara yang bertanding, amnya dan Brunei khususnya. The first national team yang wujud di Brunei ini is actually the under 19 national team. The first yang pertama, national team yang pertama pada tahun 2005 and they played in Arku under 20. Most of the players sekarang ni yang from the under 19 tu dah jadi basically dah graduate into the senior team sekarang. So since 2011 kami punya player are all national local player. So ada things yang kami buat is try to promote the game dekat grassroots level, because grassroots level tu penting untuk dapatkan career path untuk player menjadi national player. I think one of the things kami buat hari itu dengan ARFU is to organize Get Into Rugby in Brunei. And Get Into Rugby in Brunei is one of the most success story dekat di Asia ni. Lepas kami organize tu, Kementerian Pendidikan di Brunei decide untuk jadikan rugby sebagai satu subjek dalam dia punya curriculum. Brunei is a small country, negara kecil kan. Kami punya plan sekarang is to make sure that ada a big fan base rather than to have a big pool of player. Because having a big fan base, kami harap that a lot more investors yang akan invest into the game. Because apa yang kami jual is not the game itself. Kami jual dia punya core values of the game. Mongolia merupakan negara yang agak asing dalam kancah rugby, negara yang popular dengan sukan gustri tradisional serta memanah ini baru sahaja berjinak dalam arena rugby antarabangsa pada tahun 2009. 2009 and 2010 we participated in the Asian Five Nations in Uzbekistan and Kazakhstan, and then that's when we realized that we had to do a lot for our local rugby development. And that's when we started really working hard on our age group rugby. So our youth rugby championship was established actually in 2010, and we're starting to get our young guys coming into the national squad. Now this time our national side actually includes only few people from the wrestling background compared to what we had in 2009 and 10. So now we have a lot of mixtures. We have guys from basketball to volleyball, rugby, even individual sports, wrestling as well. So we have a good mixture, I think. But playing in international stage is very different compared to what they've been playing in the domestic league. So it's the tempo of the game is a lot faster, so they have to adapt well, and then you play in another environment in another country, so that's also another challenge for them. Bagi negara Brunei Darussalam pula,
Penglibatan mereka pada tahun ini dijangka akan menunjukkan peningkatan selari dengan perkembangan sukan rugby di negara itu. Kita saksikan perlawanan pembukaan di antara Brunei dan Mongolia. Mena Margangsu, skram pasukan Mongolia mengambil bola daripada skram dan terus membuat try pertama perlawanan. Cantik sekali larian yang dibuat oleh skram Mongolia ini untuk memberikan mata pertama buat pasukan pelawat 5-0 kepada Mongolia. Gansaikan Engkbat dengan cubaan conversion rata-rata 27 meter daripada palang. Serangan ini amat penting untuk Mongolia meletakkan diri mereka jauh di hadapan. Tetapi tersasar walau bagaimanapun masih selesa dengan kedudukan 5-0. Kuan dengan satu tenangan 45 meter cantik daripada fly half Brunei untuk merapatkan jurang. Kini Brunei 3, Mongolia 5. Dan larian amat laju yang dilakukan oleh Dini Abu Bakar untuk membuat try pertama buat pasukan Brunei di bawah palang. Cantik larian yang dilakukan oleh Dini untuk membuatkan try melepasi ramai sekali pemain pertahanan pasukan Mongolia. Dengan ini, conversion yang mudah akan disempurnakan oleh Kuan untuk menambahkan 2 mata buat pasukan Brunei. Kini kedudukan 10-5. Cantik larian yang dibuat oleh Dini. Dan kini giliran Mongolia untuk mengasak. Sebenarnya pemain Brunei membuat satu kesalahan tadi dengan menendang bola di dalam rak, tetapi kita boleh lihat satu larian yang amat baik dibuat oleh pemain bernombor 10 iaitu Gansaikan Engkbat fly half pasukan Mongolia melepasi pertahanan Brunei yang lemah sekali untuk membuatkan try. Gansaikan lagi. Beliau akan cuba menyempurnakan try yang dibuat dengan mudah memasukkan 2 mata. Kini Mongolia berada di hadapan 12-10. Satu percaturan yang amat baik dilakukan oleh pasukan Mongolia oleh jurulatih mereka. Possession kini dengan pasukan Brunei. Dapatkah mereka melakukan sesuatu? Roni Tarang memasukkan bola terus memberi ke belakang. Ada satu halangan yang dilakukan. Tenangan yang dibuat oleh Kuan tidak berjaya untuk memberikan try buat pasukan Mongolia. Gansaikan cubaan conversion. Masuk, cantik terangan yang dilakukan oleh Gansaikan. Tambah 2 mata, 31-13. Brunei harus melakukan sesuatu. Cuba. Dan itu dia balingan yang dibuat oleh pemain jurulatih pasukan Mongolia. Koshabar Gonbal. Kini driving ball yang dilakukan oleh Mongolia sangat cantik untuk menambahkan satu lagi try untuk pasukan Mongolia yang sememangnya menolak pertahanan Brunei ke belakang. Conversion kali ini akan dibuat oleh Galan Niamjav. Conversion tinggi dan masuk, tambah 2 mata buat pasukan Mongolia. Dan begitulah tamatnya perlawanan pertama kejohanan Asia 5 Negara Division 4 di antara pasukan tuan rumah Brunei dan Mongolia, di mana pasukan Mongolia membelasah pasukan Brunei 38-13 untuk memberikan kemenangan pertama buat Mongolia. Di belakang saya ini adalah kampung air di mana terdapat kira-kira 30,000 penduduk di dalam kawasan ini, di mana mereka ada satu komuniti yang lengkap dengan masjid, sekolah dan bermacam-macam lagi, dipanggil Venice of the East. Dan memangnya satu keunikan di negara Brunei. Baiklah, kami akan berehat seketika dan akan kembali selepas ini dengan aksi-aksi menarik daripada kejohanan Asia 5 Negara Division 4. Okey, di belakang saya ini adalah Masjid Negara Brunei Darussalam yang dipanggil Masjid Omar Ali Saifuddin. Apa yang specialnya pasal masjid ini, kubahnya disaluti dengan emas. Emas betul, bukan emas tiruan, okey? Okey, apa kata kita teruskan saja dengan rangkuman yang disediakan. Negara Kemboja antara pasukan yang sedang meningkat naik di rantau ASEAN
turut tidak ketinggalan dari menyertai kejohanan ini pada setiap tahun. Rugby mula bertapak di Kemboja melalui golongan ekspatriat Perancis yang kemudiannya berkembang di kalangan rakyat tempatan. Perlawanan kedua kejohanan Asia 5 negara Division 4 di antara pasukan Mongolia dan Cambodia. Pasukan Mongolia memberikan amaran awal kepada pasukan Kemboja dengan kemenangan besar ke atas pasukan tuan rumah Brunei pada tempoh hari, dan sememangnya pasukan Kemboja akan berwaspada. Terlihat satu asakan awal yang dilakukan oleh pasukan Mongolia ke atas pertahanan pasukan Kemboja. Scrum half terus memberikan bola kepada keluar, tetapi rush defense yang dilakukan oleh Kamboja amat baik tetapi tidak dapat mengambil bola. Satu knock on dilakukan, cuba dijatuhkan pemain serangan Mongolia, dan satu offload yang cantik, satu lagi offload tetapi tidak kemas, berjaya diambil oleh rakan sepasukan. Offload lagi, sememangnya offload yang kurang kemas dilakukan oleh Mongolia, harus berwaspada. Tidak diambil oleh pemain pasukan lawan. Nah, itu dia satu pick and go dilakukan oleh Zolbayar Bachchulun untuk memberikan try pertama buat pasukan Mongolia. Cantik larian yang dibuat oleh Zolbayar dengan pick and go di dalam kawasan Kemboja. Tersasar tendangan yang dibuat oleh Gai Sakan. Walau bagaimanapun, Mongolia masih di hadapan dengan 5-0. Terus diberikan keluar satu larian yang cantik dibuat oleh pemain bernombor 13 iaitu Raras. Masih lagi dengan Raras, cuba membuat try pertama buat Kemboja. Cantik try buat pasukan Kemboja melalui pemain bernombor 13 Raras dengan satu larian yang amat baik melepasi ramai sekali pemain pertahanan pasukan Mongolia. Mongolia mengasak kembali, ingin memberikan kembali try yang dibolosi sebentar tadi. Satu hands off yang dibuat cantik, ramai sekali pemain cuba menolak pemain ini keluar, tetapi rasanya try sudah pun dilakukan oleh pemain bernombor 7 lagi iaitu Zolbayar untuk memberikan try kedua buat pasukan Mongolia. Cantik, tersasar, offload dilakukan, satu larian yang menarik menolak pertahanan Kemboja ke belakang untuk memberikan try buat pasukan Mongolia. Mongolia kini lebih garang selepas Kemboja menampar mereka dengan try pertama tadi, dan ke conversion sempurna, bermaksud tambah lagi 2 mata buat pasukan Mongolia. Serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Mongolia, cuba mendapatkan sebanyak mana try yang mereka boleh perolehi, dan satu passing yang amat baik kepada pemain bernombor 11 iaitu Jafkan Bayar untuk membuat try keempat buat pasukan Mongolia. Tersasar, kedudukan kini 22-5. Jauh di hadapan Mongolia. Masih lagi asakan bertubi-tubi yang dilakukan oleh pasukan Mongolia. Terus membuat pot, memberikan bola kepada forward mereka untuk melepasi forward pasukan Kemboja yang ternyata lebih kecil, dan try diberikan kepada pasukan Mongolia. Hilang kira saya berapa try yang telah dilakukan oleh Mongolia, dan ini conversion dengan mudah disempurnakan untuk memberikan kedudukan yang amat selesa. Masih lagi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Mongolia. Cantik try di corner flag, tambah lagi 5 mata buat pasukan Mongolia. Zolbayar kepada fly half mereka, dan bola terus diberikan kepada pemain luar, dan dengan pemain ekstra terus melakukan try untuk pasukan Mongolia. Cantik, kedudukan kini 49-5. Satu hantaran yang kurang kemas diberikan, recovery cuba diambil, dan pemain Kemboja knock on di saat-saat akhir, dan dengan dia sudah pun meniupkan whistle, dan sememangnya kemenangan sudah pun milik Mongolia 49-5. Satu mata yang amat besar buat pasukan muda ini.
I was just very happy for the boys. Really, we knew that we had the guns, we had the firepower, we had the aggression, we had the power, we had the boys who can play really well. You know, we knew that we were very aggressive in the defense, and we want to keep it that way in this game. Dengan kemenangan ke atas Brunei, Mongolia hanya perlu menang ke atas Kemboja untuk mengesahkan kedudukan sebagai juara dalam Division 4. Alhamdulillah this year pada tahun ini kita with all the volunteers dan sokongan daripada kementerian dan beberapa agensi kerajaan, kita lebih mantaplah menjalankan event yang sebegini, level yang sebegini besar ya. Impaknya kepada anak-anak budak-budak yang di bangku sekolah, awareness ataupun kesedaran how to play rugby atau bagaimana untuk melibatkan diri dalam rugby. Sekarang peluang itu lebih terbuka. Turut berlangsung pada Jun lalu adalah kejohanan MSSM Rugby yang diadakan di negeri Kelantan yang menyaksikan tuan rumah mara ke final bersama pasukan Perak. Kelantan mara ke perlawanan akhir setelah muncul juara peringkat kumpulan serta menewaskan setiap lawan mereka di peringkat kalah mati dan menewaskan Selangor di separuh akhir dengan 7-0. Manakala Perak yang dibimbing bekas pemain kebangsaan Khairul Azhar Mohamad Noor menewaskan Negeri Sembilan 31-12. Perak mendahului dengan 3 mata hasil sepakan Muhammad Haziq dan tidak lama kemudian try pertama muncul setelah Perak menggandakan asakan. Scrum half Muhammad Arif mengeluarkan bola kepada Haziq yang kemudian memberi kepada Zakaria dan menghantar bola kepada pemain sayap Muhammad Haikal yang pantas berlari menggagalkan usaha dua pemain Kelantan untuk menghalang beliau. Conversion bagaimanapun gagal masuk. Di separuh masa kedua, Kelantan berusaha untuk merapatkan kedudukan dan hasil asakan bertalu barisan forward. Kelantan berjaya memperoleh try pertama dan tendangan conversion berjaya ditendang masuk. Walau bagaimanapun, Perak kemas menyerang dan memaksa pemain Kelantan melakukan kesilapan dan Haziq sekali lagi menambah 3 mata buat Perak. Keadaan cuaca yang buruk memaksa penggambaran dihentikan, namun permainan tetap diteruskan sehingga penentuan sudden death setelah Kelantan berjaya menyamakan kedudukan. Dan keadaan ini berlanjutan hingga kesepakan penalti yang menyaksikan Perak muncul juara buat tahun ini dengan 4-2 setelah kedudukan terikat 19 sama. Kami akan berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kita teruskan dengan perlawanan akhir dalam jadual kejohanan Asia 5 negara Division 4 dengan perlawanan di antara Brunei dan Kemboja. Possession dengan pasukan tuan rumah Brunei kini mengasak membuat pick and go, tetapi pertahanan Kemboja tetap utuh, tidak melepaskan forward Brunei yang ternyata lebih besar daripada pertahanan pasukan Kemboja. Kita boleh lihat defense pasukan Kemboja menolak ke belakang, tapi kini Kwan, pemain nombor 10, memberikan kepada pemain nombor 12 pasukan Brunei iaitu Ahmad Faiz. Bola diberikan keluar dan satu dummy dilakukan untuk membuat try buat Safwan Muhammad Ali. Try pertama Brunei 5-0. Cantik gerakan yang dilakukan oleh Brunei dan Kwan dari Brunei menambah 2 mata, menyempurnakan conversion 7-0 berada di hadapan pasukan Kemboja. Possession lagi dengan pasukan Brunei mengasak, tetapi kini bola ditampan ke depan dan penalti bakal diberikan oleh Samsudin Saleh, pengadil daripada Malaysia. Penalti mudah disempurnakan oleh Kwan untuk menambahkan. Pienggo oleh Levi Arashad, pemain nombor 8 pasukan Kemboja. Hampir melakukan knock on tetapi offload dilakukan. Pemain pasukan Brunei terus menolak pemain Kemboja ke belakang, tetapi kini diambil oleh Swasi Chia. Dijatuhkan oleh pertahanan Brunei. Tidak ingin melepaskan pemain Kemboja. Tapi satu larian kini kita lihat. Oh, satu dummy dilakukan. Cantik melepasi. Tapi sayangnya ditahan oleh pemain Brunei. Satu lagi pick and go dan membuat side stepping. Try buat pasukan Kemboja. Cantik sekali larian yang dilakukan
untuk membuat try pertama buat pasukan Kemboja menerusi Raras Samidichan. Conversion dengan mudah disempurnakan, tambah lagi 2 mata. Bermaksud mereka di belakang 3 mata dengan pasukan Brunei. Tap and go diambil dengan cepat oleh pasukan Kemboja. Kini pertahanan pasukan Brunei terus menahan asakan yang dibuat oleh pasukan Kemboja. Kini kita boleh lihat pasukan Kemboja mempunyai pemain-pemain yang amat laju dan try di bawah palang. Kemboja cantik sekali. Larian yang dilakukan oleh pemain kecil ini tidak dapat ditahan oleh pertahanan pasukan Brunei. Pemain bernombor 15 iaitu Vanara Norn. Sempurna sekali conversion, tambah lagi 2 mata. Bermaksud Kemboja berada di hadapan 14-10. Satu pick and go dilakukan oleh Muhammad Syafi Matali. Muhammad Syafi Matali try. Conversion oleh Kwan. Tidak masuk. Kedudukan kekal 15-14. Dan satu asakan yang dilakukan oleh pasukan Kemboja terus mendapatkan try, membalas balik serangan yang dilakukan oleh pasukan tuan rumah. Tambah 5 mata. Bermaksud kini Kemboja berada di hadapan 19 tambah 3. Bermaksud mereka kini mendahului dengan 22-15. Satu counter hacking cuba dilakukan oleh pasukan Brunei. Terus dijatuhkan. Possession masih lagi milik Kemboja. Satu counter hacking amat baik. Kini Brunei mempunyai peluang terakhir untuk membuat serangan. Rosni Janadi buat pasukan Brunei membuat knock on, dan itu pengadil daripada Malaysia Samsudin Saleh telah meniupkan whistle menamatkan perlawanan untuk memberikan kemenangan buat pasukan Kemboja. First of all, it's really disappointing sebab kita kalah kerana silap kita orang sendiri. Dah 3 orang kena simbin. Tu kerana nafsu, mana nak cakap we cost us our game lah. We cost us our own game. What to do? We learn from the past lah. We learn from our mistake. It's a very tough game. Okay, we are very close during all the games. They lead, we lead. So we are very happy at the end to win this game. I think we did a great game because the guys respect what we said during the training. It was not easy because after Mongolia we did a big defeat. There's no photo between the two teams because there's a big difference in between the physical. Okay, but the guys tonight found the skills to beat Brunei and to show a very good face of Cambodia rugby tonight. I'm very happy. Baru-baru ini, kejohanan dunia 10 sepasukan edisi pertama telah diadakan di Singapura bertempat di Stadium Nasional yang baru sahaja disiapkan. 3 kategori telah dipertandingkan dengan elit yang disertai pasukan profesional dunia, kelab tempatan serta sekolah. Kita saksikan kesudahan perlawanan akhir di antara Brumbies dari Australia dan The Blues dari New Zealand. Kejuaraan World Club Dance di antara pasukan Super Rugby, Blues dan Brumbies. Blues diketuai oleh Piri Wipu, sementara itu pasukan Brumbies, kapten mereka Robbie Coleman, pemain bernombor 26, dan kini kita boleh lihat Brumbies masak dan satu pick and go daripada Conrad Hoffman untuk mendapatkan try pertama di minit awal buat pasukan Brumbies. 5-0, cantik sekali daripada play pasukan Brumbies. Dan sekali lagi kita lihat gerakan yang dibuat oleh Conrad Hoffman, mengambil bola daripada rak dan membuat terus melepasi pertahanan pasukan Brumbies. Satu overthrow yang dibuat dan terus diambil dan try buat pasukan Blues di separuh masa kedua. Cantik try yang dibuat oleh Tom McCartney, pemain bernombor 2 Blues. Cantik sekali gerakan yang dibuat dengan mengambil bola daripada pasukan Brumbies. Dan kini kedudukan seri 5-5 apabila kedua-dua conversion tidak dapat dimasukkan oleh Blues dan juga Brumbies. Ramai sekali penonton yang hadir pada hari ini, di mana 8,000 penonton. Satu tap and go oleh Piri Wipu diberikan kepada Ofa, terus dijatuhkan. Satu pick and go lagi sekali. Pertahanan Brumbies dengan cepat menolak
serangan pasukan Blues. Dan satu side step dilakukan, cantik. Evasion yang sangat baik dilakukan oleh Jackson Wilson untuk mendapatkan try pada minit-minit terakhir di sudden death untuk mendapatkan kemenangan buat pasukan Blues 10-5. Tahniah diucapkan kepada juara pertama World Club Tens iaitu pasukan Blues daripada New Zealand mengalahkan pasukan Brumbies daripada Australia. Sekian saja dari kami buat kali ini. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Rock and Roll di Astro Arena saluran 801. Saya Syed Muhammad Latif dari Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada masa akan datang.